Baiklah, hadirin yang dimuliakan, diharap dapat bersedia kerana selepas ini kita akan mendengar bengkel surat yang pertama yang akan disampaikan oleh Puan Faridah binti Abdul Aziz, Jurulatih Tahap 2 Kebangsaan. Dipersilakan dengan segala hormat. Okey. Dengar tak suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Rohaniah binti Kasim, Pengerusi PPIM Perhubungan Daerah Hulu Langat. Yang berusaha Puan Hindun binti Muhammad Saleh, Naib Pengerusi PPIM Perhubungan Daerah Hulu Langat. Yang berbahagia sahabat saya Datin Zariati Haji Sakimun, Barisan AJK PPIM Negeri Selangor, Barisan AJK Pelaksana PPIM Daerah Hulu Langat dan seterusnya peserta khusus tata cara yang dikasihi sekalian. Baik, pada hari ini kita bersua dalam norma baru secara maya. Untuk saya kongsikan sedikit ilmu mengenai tata cara perjumpaan, tata cara penutupan dan juga tata cara majlis. Okey, sementara Puan Rohaizah setting PowerPoint, kita kita imbas kembali mengenai tata cara perjumpaan. Ada yang dah mahir kan rasa saya mengenai tata cara perjumpaan, betul tak? Puan Safira yang pernah saya jumpa waktu di Banting hari tu khusus khusus tauliah kan, tahap 1 kan. Okey, Radin yang saya nampak, Radin Farha, ramai lagi yang terlibat pada ketika itu ya. Okey. Sekiranya ni kita kongsi ilmu lah. Okey. Yang kita tahu tata cara ni merupakan satu identiti bagi Puteri Islam PPIM kerana unit uniform yang lain tiada tata cara seperti kita. Jadi kita special sikit lah. Ada tata cara perjumpaan, penutupan. Sepatutnya tata cara ni perlu diadakan setiap kali perjumpaan bersama murid. Setiap kali perjumpaan. Tetapi saya faham disebabkan kekangan masa, ada sekolah yang mungkin 1 jam atau 2 jam sahaja. Cukup memadai tata cara ini dibuat sebulan sebanyak sekali atau 2 kali. Kalau dapat dibuat setiap kali perjumpaan lagi bagus. Okey. Mukadimah Okey, saya bacakan dulu pergerakan Puteri Islam sebuah pasukan pakaian seragam. Bergerak secara formal maksudnya kita ada kebangsaan, ada daerah, negeri, seterusnya sekolah. Termasuk IPG dan juga Institut Pendidikan Tinggi lah ya. Okey, identiti pergerakan merupakan seperti mana saya cakap tadi, tata cara ni merupakan identiti bagi PPIM. Okey, tujuan dia untuk penyeragaman ya. Maksudnya semua di peringkat mana pun PPIM sama tata cara perjumpaan dan penutupan dia. Pelaksanaan tata cara memerlukan penglibatan dan komitmen semua pihak termasuk murid dari segi ahli dan juga guru Okey, kita tengok pada objektif. Objektif tujuan dia mewujudkan satu identiti seperti mana saya cakap tadi, identiti menunjukkan Puteri Islam saja yang ada tata cara perjumpaan. Pengakap TKRS dia tak ada macam kita. Okay, menampilkan gerak kerja yang berdisiplin sesuai dengan status PPIM sebagai unit beruniform. Keseragaman mewujudkan kesepaduan. Maksudnya
menunjukkan semangat berpasukan bagi PPIM. Baik, slide seterusnya. Komponen utama yang terdapat pada tata cara iaitu yang pertama ialah kawat kaki asas. Sama seperti unit-unit yang lain, ada kawat kaki asas. Okey, termasuk dalam 3 tata cara iaitu perjumpaan, penutupan dan juga majlis rasmi. Okey. Baik, tengok slide seterusnya, susunan bendera. Seperti yang kalau di sekolah, kalau ada tiang bendera tu di tengah-tengah ialah bendera Malaysia. Seterusnya di sebelah, kalau kita menghadap ke bendera tu di sebelah kiri ialah bendera negeri. Kalau kita ialah negeri Selangor. Dan sebelah kanan pula ialah bendera PPIM, Puteri Islam. Okey, ini kedudukan Mega Puteri. Mega Puteri siapa? Siapa Mega Puteri? Boleh respon? Betul. Okey, Ketua Puteri kita. Ya, Pengurusi. betul. Kita biasakan memanggil ahli kita, Ketua Puteri itu ialah Mega Puteri. Okey, gunakan istilah ni di sekolah. Okey, Ketua Pasukan pun ada gelaran dia dan juga ahli. Ini secara kalau kita menghadap ke tiang bendera. Okey. Slide ke-6. Okey, kita tengok kepada gelaran yang saya cakap tadi, yang saya beritahu tadi. Bagi Mega Puteri, Ketua Puteri, Mega Sari bagi penolong Ketua Puteri. Kita jangan kalau di co-curriculum ada buku tu kan, buku laporan, kita masukkan, kita tulis dalam buku laporan tu macam ni lah Mega Puteri siapa. Contohnya Nur Aisyah 6 UKM. Contoh kita gunakan istilah ni, kita biasakan. Puteri Bistari bagi setiausaha ataupun bendahari. Puteri Kejora penolong setiausaha ataupun dan sama juga penolong bendahari. Puteri Saujana ketua pasukan. Apa yang dimaksudkan pasukan, cikgu? Boleh respon? Pasukan, berapa orang dalam satu pasukan? Ketua pasukan ni macam yang paling besar dalam contoh tahap tahun 4, dia ada ketua pasukan, mungkin ada 3 ketua pasukan. Ya, kalau misal kata, okey, terima kasih cikgu ya. Okey, ketua pasukan ni sekiranya di dalam sekolah cikgu ada 200 ahli. Contoh kalau sekolah besar. Okey, jadi ketua pasukan ni contoh tahun 4 dah 100 orang. Jadi satu pasukan di antara 45 hingga 50 orang. Jadi kita boleh buat untuk tahun 4 tu 2 pasukan contoh itu ialah Puteri Saujana. Bagi ketua kumpulan, kekuatan kumpulan adalah seramai 10 hingga 15 orang ahli. Gelaran dia ialah Puteri Mestika. Puteri Mestika. Kalau kita ada 30 orang ahli tahun 5 contoh kan, kita boleh buat 3 kumpulan, 10 orang, 10 orang, 10 orang. Kalau ramai boleh buat sehingga 15 orang. Baik, ahli biasa gelaran dia ialah Permata Puteri. Okey, gelaran pangkat ni untuk ditampal pada baju apa? Baju uniform? Kawat kawat. Okey. Tahu tak uniform kawat ya cikgu ya? Okey, kalau baju kurung kita tak perlu letak gelaran ni. Okey. Cikgu boleh respon ni kalau saya laju ke kurang faham ke, cikgu respon je. Okey, bagi kedudukan untuk tata cara ada 2 cara. Puan. Ya. Dia skrin dia memang kecil sebab tak nampak lah. Kami nak tengok.
Nanti saya Boleh try. besarkan ke? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Saya dah slideshow. Saya nampak tak jelas. respon? Nampak Tak keluar. tak keluar? Nampak. Okey. Dia kalau pakai handphone tak nampak lah. Kalau pakai laptop pakai nampak. Ni slideshow Laptop kan? pun nampak. Boleh tengok slideshow kan? Okey. Boleh jelas. Okey. Kalau pakai handphone dia boleh pakai jari. Okey, Kalau pakai nampak. handphone boleh besarkan Saya pakai sambung. jari. Kan? Okey. Okey, kita sambung kedudukan pasukan ni. Ketika tata cara perjumpaan, cikgu boleh ada dua cara. Cara susunan ahli tu, okey. Untuk bagi formasi A, kita panggil formasi A. Yang di hadapan ni ialah Mega Putri. KP1 ketua pasukan 1 ataupun kalau tak ramai kita terus ketua kumpulan sahaja. Ketua kumpulan 1, ketua pasukan 2 dan ketua pasukan 3. Ahli dia dia akan berbaris dalam bertiga-tiga dalam satu barisan. Macam ni. Begini Okey. Bagi sekiranya cikgu nak ubah minggu akan datang cikgu nak ubah cara melintang. Ni ialah cara melintang. Tetap Mega Putri di hadapan. Macam inilah caranya. Okey, itu ikut kesesuaian tempat lah, padang ataupun dataran sekolah cikgu. Cara Okey. melintang tak nampak pun. Melintang? Cara Melintang tak ada. tak nampak macam Melintang, mana. melintang. Tak nampak melintang. Oh ya ke? Ni, yang ni. Nampak tak? Nampak tak cikgu? Tak nampak. Tak ada. Tak ada melintang. Cara menegak saja. Tak nampak. Mungkin kena screen kena lagi sekali kot. Lagi sekali apa? Screen lain. Kita kena share screen sekali lagi kot untuk yang melintang tu. Ya. Okey, ni bagi yang melintang. Nampak? Nampak tak? Keluar tak? Nampak. Tak keluar. Tak ada. Tak nampak. Tak ada, tak Kalau ada. kena present lagi kot. Present saja. Nampak. Okey, ada. Okey. Tak boleh slideshow lah, dia tak berapa ni, dia tak keluar. Okey, saya buat ni boleh. Kalau ni besarkanlah dia pada skrin masing-masing. Boleh? Apa nota ni saya akan share dengan cikgu lah nanti. Tak nampak? Nampak. ke? Nampak. Boleh tak boleh dapat. Okey, Jelas. yang ni secara formasi B, iaitu secara melintang. Okey? Baik. Untuk latihan kawat kaki asas, sebelum kita mulakan tata cara perjumpaan, langkah pertama kita perlu siapkan dulu ahli-ahli. Okey, Mega Putri akan memberi arahan. Okey, arahan dia baris yang tinggi ke kanan, rendah ke kiri dalam satu barisan paras. Okey, itu ialah arahan dia. Cikgu jangan tambah-tambah ayat dia. Ayat dia memang macam tu je. Yang tinggi ke kanan, rendah ke kiri dalam satu barisan paras. Okey. Dalam kiraan 3, nombor. Nombor tu maksudnya daripada mana? Kita kira dari kanan. Dari kanan 1, 2 sampai. Okey. Barisan 2. Okey, kita dah kira 1, 2, 3, 1, 2, 3 dalam kiraan 3. Okey. Barisan arahan barisan 2 diam. Barisan 1 satu langkah ke hadapan. Barisan 3 satu langkah ke belakang. 1 dan 3 gerak. Jadi kita tak sebut barisan 2 tu sebab dia dah jadi penanda, dia diam saja. Okey. Sebab biasanya saya kongsi ni secara amali. Jadi bila teori ni cikgu bayangkanlah, bila saya sebut tu cikgu bayangkan macam mana. Okey, kalau ada
Okey, pandemik COVID ni dah berlalu. InsyaAllah dipanjangkan umur kita boleh buat amali nanti. Okey. Seterusnya menghadap ke hadapan. Kiri pusing. Ini ialah kawat kaki asas statik. Statik tu maksud dia bukan bergerak lah. Dia tak bergerak, berjalan kan. Dia cuma statik saja. Menghadap ke hadapan, kiri pusing. Okay. Lepas tu kita luruskan barisan. Arahan dia ialah ke kanan lurus. Bila ke kanan lurus, angkat tangan kanan. Muka kita pandang ke arah kanan. Kemudian pandang depan. Okay. Pandang hadapan dan tangan tadi dijatuhkan. Okay. Okay. Arahan seterusnya. Baris senang diri. Baris sedia. Okey, senang diri dan sedia. Senang diri, baris sedia. Okey, rehatkan diri. Okey, yang rehatkan diri tu kita letak tangan di pinggang. Okey. Baris sedia. Okey. Seterusnya, arahan seterusnya bergerak ke kanan. Kanan pusing. Bagi ke kanan dan ke kiri, kita sebut bergerak. Okey. Untuk ke hadapan dan ke belakang, kita arahan dia ialah menghadap. Menghadap ke belakang, kanan pusing. Okey. Menghadap ke hadapan, kanan pusing. Okey. Itu dia pusinglah 360 darjah tu. Baik. Puan, Ya. minta maaf Puan, slide tak bergerak lah sekarang ni, slide nombor 9. Kita baru sampai nombor langkah 1 tu baru sampai nombor 6 kalau dekat slide lah, kat yang paparan kami ni. Slide-nya tak bergerak, jadi duduk Saya sampai. memang baru slide ke-9 ni. Ya. Sekarang memang slide ke-9. Betul tak? Saya tak ni lagi, tak gerak ke? Betul. Betul. Okey. Sebab dia banyak sangat dia punya penerangan tu, jadi saya stay kat situ dulu. Okey, sorry Puan. Okey. Okey. Terima kasih. Belum bergerak lagi. Nanti saya sebut slide berapa. Okey. Bila dah buat kawat kaki asas statik tadi, barisan di tengah, yang berada di tengah diam. Barisan depan 1 langkah ke hadapan, barisan belakang 1 langkah ke belakang. Untuk buka barisan, gerak. Ini untuk buka barisan, gerak. Okey, kita pergi slide ke 10. Okey, masih sambungan latihan kawat asas, kaki asas. Bergerak ke kiri, seperti tadi saya ulang balik, kiri pusing. Bergerak ke kanan, belakang pusing. Menghadap ke belakang, kanan pusing. Menghadap ke hadapan, belakang pusing. Okey, itu arahan. Arahan untuk pusing tu lah. Okey, hentak kaki kiraan 12. Okey, Ali akan menghentak kaki sebanyak 12 kali. Okey, kalau cikgu nak buat hentak kaki kiraan 15, boleh cikgu ya. Hentak kaki kiraan 8. Tak ada masalah, boleh. Ikut cikgu lah, hentak kaki kiraan 5. Bila 12, akan jatuh kepada kaki kanan, check 1, 2. Okey. Bila sampai 1, 2, 3, dia akan kira sampai 12. Habis saja check 1, 2. Okey. Baik, barisan tengah diam. Barisan tengah tak buat apa-apa. Barisan depan 1 langkah ke belakang. Barisan belakang 1 langkah ke hadapan untuk tujuan tutup barisan, gerak. Okey. Arahan dia ialah tutup barisan, gerak. Okey, itu arahan. Bergerak ke kanan, kanan pusing. Kita ulang tadi. Dari kanan, cepat jalan. Okey, itu untuk bergerak. Okey, slide seterusnya. Slide ke-11. Okey, cikgu tengok untuk mendapatkan jumlah ataupun kekuatan
kumpulan. Okey. Arahan dari Mega Putri, baris sedia. Okey, kekuatan kumpulan dari belakang nombor. Okey. Dari belakang tu kira daripada belakang ni pada saya tunjuk ni nombor 1 dia akan sebut 1, 2, 3. Okey, barisan mana yang akan mengira? Yang akan sebut nombor. Barisan yang mana cikgu? Barisan 1, 2, 3. Ha? 1. Barisan yang pertama ni yang sebelah kanan. Okey. Ya. Okey, bagus. Okey, barisan yang kanan sekali ni. Barisan yang tengah dan juga kiri tak perlu, senyap saja. Okey, jadi dia akan kira 1, 2 sampai 10. Okey. Okey, tugas untuk Putri Saujana, ketua pasukan tadi, dia akan mengira ahli dia. Okey. Okey, satu baris ada 10 darab dengan 3 baris. Okey. Dia darab dengan 3 baris, campur dengan diri dia sendiri. Ketua pasukan tadi atau ketua kumpulan. Okey, jumlah dia ialah 31. Itu cara untuk mendapatkan kekuatan kumpulan. Cikgu tak perlu semua sekali yang 30 orang ni nak sebut nombor sampai 30. Tak perlu cikgu ya. Okey, faham tak setakat ni? Ada apa-apa nak tanya? Okey. Okay, faham. Okey, alhamdulillah. Baik, langkah 2 kita sambung. Mendapat jumlah bilangan ahli kesemuanya kekuatan kumpulan. Maksudnya Mega Putri akan ketua pasukan atau kumpulan akan melaporkan berapa jumlah bagi kumpulan dia. Okey. Cara dia, arahan dia, tengok arahan baris sedia ke kanan lurus. Okey, luruskan barisan dulu sebab tadi mungkin dah bergerak-gerak. Barisan tu dah tak berapa lurus, bengkak-bengkok kan. Jadi PM1, PM2 pusing ke kanan, pusing ke belakang. Okey, PM ni ialah apa? Ahli kumpulan baris tengah dan kiri toleh ke kanan dan angkat bahu kanan mencecah bahu di sebelah. Okey, ini bagi ke kanan lurus. Okey. Okey, pandang depan. Bila ke kanan lurus, package dia mesti bila dah ke kanan lurus, lepas tu kita sebut pandang depan. Jangan cikgu biarkan dia pandang kanan saja. Okey. Okey, Mega Putri akan memberi arahan kekuatan pasukan lapor. Lapor maksudnya Putri Saujana, ketua pasukan pertama. Gerak selangkah ke hadapan, kaki kanan. Kita apa-apa Putri Islam bermula dengan kaki kanan. Okey, hentak kaki sekali, selangkah ke hadapan, hentak kaki. Okey, cara lapor pasukan pertama 31 cukup. Okey, pasukan pertama 31 cukup. Lepas kita dah lapor, terus undur ke tempat asal. Guna juga kaki kanan. Okey. Baik, sama juga Putri Saujana kedua, kumpulan yang kedua, pasukan kedua. Okey, buat benda yang sama, gerak selangkah ke hadapan. Okey, lapor pasukan kedua 30 daripada 31. Kenapa dia cakap macam tu ya cikgu? Ini sekiranya pasukan cikgu tak cukup. Seorang tak hadir, seorang sakit perut, pergi tandas kan, contoh kan. Dia akan sebut pasukan kedua 30 daripada 31. Okey, ayat dia macam tu standard je cikgu. Dia tak boleh tambah-tambah. Kerana pergi tandas ke tak perlu. Okey. Kita jangan tambah ayat-ayat ni. Ini adalah ayat macam ni lah. 20 tahun akan datang pun ayat dia begini. Okey, untuk Putri Saujana 3. Pasukan yang ketiga sama juga.
Ini pun tak cukup. Pasukan ketiga 29 daripada 31. Okey, saya nak dengar seorang, boleh tak contoh nak buat lapor kekuatan pasukan. Siapa nak cuba? Ada tak yang boleh? Saya tak nampak ni lah kat sini. Boleh tak? Siapa? Boleh respon? Cikgu? Ada yang nak cuba? Yang mana Puan? 1 ke 2 ke 3? Tak kisah, mana-mana boleh. Boleh mana-mana. Gerak selangkah ke hadapan. Pasukan pertama 31 cukup. Okey. Cikgu tak perlu sebut gerak selangkah ke hadapan tu. Cikgu terus yang tu kita punya apa? Perbuatan kita kan. Okey. Jadi Pasukan hanya pertama 31 cukup. okey, bagus. Terus undur ke belakang. Okey. Okey. Terima kasih. Saya tak nampak siapa yang tu. Sebut nama nanti Okey. Cuba yang kedua ni, siapa nak cuba? Seorang. Okay. Pasukan kedua. Saya cikgu. Pasukan kedua Pasukan kedua. 30. Pasukan kedua 30 daripada 31. Okey. Bila bilangan ahli kumpulan cikgu tu yang tu tak cukup, kita tak perlu cukup tu tak perlu sebut. Maknanya tahulah ketua Mega Puteri tu tahu pasukan tu tidak cukup. Okey. Okey, kita pergi slide seterusnya. Baik. Guru pemimpin sewajarnya telah bersedia. Maksudnya melihat aktiviti berkenaan dan sebelah sisi kanan. Okey, cikgu baca dulu. Okey. Mega Puteri dalam kedudukan berdiri tegak menghadap ke hadapan. Bila dah bagi laporan tadi, ketua pasukan memberi laporan, Mega Puteri akan menghadap ke hadapan ke tiang bendera. Masa tadi bagi laporan, Mega Puteri menghadap ke ahli. Okey. Baik, guru ketika ini guru memberi salam. Okey, guru kedudukannya ialah di tepi. Okey, di tepi. Guru memberi salam, Assalamualaikum. Semua ahli menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, guru memberi salam. Ketika yang tadi tu lapor pasukan semua, guru tak perlu berdiri di depan. Guru hanya di tepi sahaja. Baik. Perhatian penting, ahli yang lambat. Ahli yang lambat berdiri di sebelah kiri pasukan. Maksudnya diasingkan. Siapa yang lambat tak boleh terus masuk ke dalam barisan. Okey. Kena buat satu barisan di sebelah kiri. Okey, terasing daripada pasukan pertama dan kedua tadilah. Okey. Ahli dikira lambat apabila Mega Puteri sudah memulakan tata cara perjumpaan. Baik, saya sekarang di slide ke-17 cikgu ya. Okey, di slide 17. Okey, langkah ketiga. Langkah 3, Mega Puteri berkawat. Okey, dalam keadaan berkawat bertemu guru pemimpin. Guru masih duduk di tepi. Di sebelah tepi, kiri atau kanan lah. Okey. Mega Puteri berhenti hentak kaki. Okey, kita cikgu ya, Puteri Islam ni tak ada tabik. Dia tak ada tabik macam unit lain. Kita bersalaman. Okey. Bila sampai di depan guru, terus bersalaman. Okey, dengan dua tangan bukannya satu tangan saja, dua tangan. Dia ada cara salam dia. Okey, Assalamualaikum puan. Ayat untuk mohon kebenaran, mohon izin untuk memulakan. Assalamualaikum puan. Izinkan saya memulakan tata cara perjumpaan. Okey, guru menjawab silakan. Okey, ayat pun ni juga.
Okey. Okey, Mega Putri membalas terima kasih Puan. Okey, Mega Putri undur setapak, pusing kanan dan terus berkawat semula ke hadapan ahli tadi. Ke hadapan perhimpunan tadi. Okey, perhatian, tata cara perjumpaan dikendalikan oleh Mega Putri. Cikgu hanya memerhati saja. Kalau ahli tu buat tak betul, cikgu terus tegur lah. Tegur. Maknanya untuk kita mengelakkan berlaku kesilapan. Guru pemimpin tunggu di tempat sedia, berdiri dan turut sama mengaminkan doa. Okey? Mengaminkan doa, membaca Asmaul Husna, menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Puteri. Okey, slide ke-18 ya. Okey, saya share slide ke-18. Okey, langkah ke-4. Okey, Mega Putri memanggil pembaca doa. Arahan dia ialah pembaca doa sedia. Okey, pembaca doa ni berkawat keluar terus daripada tempat yang dia berdiri tu. Tapi elakkan untuk dia melintas ke depan Mega Putri. Kalau sekiranya dia berada di sebelah kanan, pembaca doa akan berdiri di sebelah kanan Mega Putri. Sekiranya dia berada di sebelah kiri, barisan sebelah kiri, dia terus keluar berdiri di sebelah kiri Mega Putri. Okey, tak perlu nak melintasi depan Mega Putri tadi. Okey. Kalau dia di barisan tengah, nak pergi mana cikgu? Kalau dia di barisan tengah, dia boleh pergi mana-mana lah, kiri ataupun kanan. Okey, terpulang pada dia. Baik. Pembaca doa, okey, PD tu pembaca doa memberi arahan up. Okey, up tu untuk arahan tangan ditampung rapat. Okey. Tangan ditampung rapat, jangan berlapis. Okey, jangan berlapis. Diangkat paras dada. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Okey. Pembaca doa memberi arahan Al-Fatihah. Okey, bila sebut Al-Fatihah, surah Al-Fatihah dibaca secara serentak oleh semua ahli. Okey, kuatlah maksudnya beramai-ramai. Baik, habis Al-Fatihah, doa dibaca oleh pembaca doa dan semua ahli aminkan doa. Okey, doa tak perlu panjang. Doa ringkas saja. Baik, selesai berdoa, memberi arahan, jangan cakap down pula cikgu ya, sebut up juga. Bila nak mula up, bila nak dah habis pun up. Tampungan tangan tadi dibawa atau disapu ke muka sekali dia. Sapu ke muka dan terus turun tangan ke sisi. Okey. Pembaca doa terus menyebut Nas'aluka ya man huwallah, iaitu Asmaul Husna. Semua ahli turut membacakan Asmaul Husna sehingga selesai. Okey, selepas habis pembaca doa berkawat semula ke tempat dalam barisan. Okey, pembaca doa boleh terus dia masuk dari hadapan. Okey, dia tak perlu pusing ke belakang. Okey, boleh tak setakat ni? Ada ada apa-apa nak tanya? Tak faham? Boleh tak cikgu respon? Boleh tapi kena praktik. Saya tak praktik tak nampak. Boleh, cuma nak bayangkan tu lah lambat sikit tangkap. Ya. Okay. Boleh. Assalamualaikum Ustazah, Assalamualaikum. Ya. Ketinggian yang masa dia berkawat ataupun letak kaki tu, dia ada ketinggian dia macam mana tu? Kaki dia? Ya. Kaki tu tak boleh lebih, dia kalau kita Puteri Islam, kita jangan sampai 90 darjah. Dia angkat sekadar dalam tak lebih 45 darjah lah macam tu. Faham tak? Kita Puteri Islam tak perlu angkat terlalu tinggi ya. Macam berkawat tu, kita mula
dari kaki kanan, ulur tangan kiri kan. Kita bermula kaki kanan, gerak kaki kanan dan hayun tangan kiri. Macam biasa itu macam biasa, cuma yang bezanya Puteri Islam memang bermula dengan kaki kanan. Cikgu biasakan murid cikgu bergerak berkawat tu guna kaki kanan. Okey, lain kalau cikgu masuk pertandingan kawat cikgu, kawat kita kena ikut pertandingan tu. Tapi dalam Puteri Islam tetap menggunakan bermula dengan kanan. Okey, faham? Boleh cikgu ya? Okey. Okey, slide 19 surah Al-Fatihah. Ya. Assalamualaikum. Ya, ada persoalan. Saya nak tanya, kalau dalam pertandingan badan-badan uniform, kita nak kena ikut arahan daripada peraturan yang dikeluarkan oleh pertandingan tu lah ya? Kita tak boleh ikut yang dipraktikkan di dalam perjumpaan mingguan tu. Macam mana kita nak membiasakan pelajar kita, sebab dia akan menjadi satu macam dah biasa pula ya. Dia tak biasa, jadi dia akan ikut benda yang salah. Sebab itu bila kami masuk dalam pertandingan badan-badan uniform, selalunya banyak disentuh benda-benda macam tu lah, benda yang menjadi kontradiksi. Dia macam kekok. Pelajar tu akan buat benda yang salah. Sebenarnya macam ni cikgu, kalau sekiranya pertandingan tu anjuran Puteri Islam, kita memang boleh guna kanan, tapi kita memang kena akur dengan pertandingan yang daripada badan-badan yang lain ni lah. Biasanya diorang ikut macam yang pengakap semua kan bermula kat kiri kan. Itulah. Tapi memang kita kena terangkan pada murid lah, kalau di dalam aktiviti Puteri Islam kita mula dengan kanan. Itulah, kita kena memang, kalau pertandingan memang kita kena ikut peraturan pertandingan tu. Okey, cikgu faham ya? Okey. Cuma kita kena latih. Memang ni lah. Jadi kena biasakan tu lah, kiri kanan tu kan. Memang agak susah lah, budak keliru sebenarnya kan. Terima kasih. Okey, sama. Baik, slide ke-21. Langkah ke-5. Okey. Mega Puteri memanggil penaik bendera sedia. Berapa orang penaik bendera? Penaik bendera seramai 3 orang. 3 orang. Okey, tadi kita ada 3 bendera. Jadi ada 3 orang penaik bendera. Arahan dia penaik bendera sedia. Okey, itu saja arahan dia. Okey. 3 orang penaik bendera keluar berkawat. Okey, cikgu tekankan berkawat. Mula dengan kaki kanan, hayun tangan kiri ya. Itu ni. Okey, mereka membuka lilitan tali di tiang. Okey cikgu, buka lilitan tali di tiang. Turunkan laras bendera turunkan bendera, meletakkan ekor bendera di bahu kanan. Jangan biarkan bendera tu jatuh ke tanah. Okey. Pada masa yang sama, Mega Puteri berpusing menghadap ke hadapan ataupun ke tiang bendera. Baik, jika sudah semua telah bersedia, maksudnya bendera telah turun. Okey, Mega Puteri memberi arahan negaraku mula. Okey. Boleh tanpa iringan muzik ataupun kalau cikgu nak guna pita rakaman pun tak ada masalah, boleh. Okey. Ketika 3 bendera dinaikkan secara serentak. Okey, sama. Okey, ada cara dia, nanti sekejap lagi saya tunjuk. Dengan perlahan-lahan mengikut rentak lagu. Okey, nyanyi bersama-sama. Kedudukan bendera Malaysia mendahului sejengkal. Malaysia tu tinggi sedikit daripada kedua-dua bendera puteri dan juga negeri. Okey. Kalau cikgu tak faham yang tadi, kalau cikgu tengok ni saya
try slideshow. Nampak tak slideshow ni? Dia akan bergerak macam tu. Boleh nampak tak cikgu? Saya tunjuk slideshow. Okay. Boleh nampak. Okay, nampak Boleh nampak. Okay. Okay, kita terus ke slide 23. Okay, ini ialah lirik lagu Negaraku. Cikgu semua dah tahu kan lagu Negaraku. Baik, tujuan kat sini, kenapa lagu Negaraku dinyanyikan? Untuk menanamkan semangat patriotik. Okay, iaitu semangat cintakan tanah air kita yang dirahmati Allah. Okay, apa-apa pun kita kena ada tanamkan sifat sikap patriotik ahli-ahli kita terhadap negara dan juga agama. Okey, yang ni ialah lagu Puteri Islam. Okey, semua dah hafal kan lagu ni? Ada yang saya nak suruh nyanyi tak? Okey, tujuan lagu Puteri Islam agar puteri menyayangi persatuan. Maksudnya PPIM lah. Jangan dia masuk Puteri Islam, dia nyanyi lagu pengakap pula kan. Tak nak macam tu. Okey, dan berusaha meningkatkan mutu diri masyarakat di samping mengukuhkan perasaan silaturahim antara sesama ahli. Okey, sesama sendiri. Okey, seterusnya slide ke-25. Pastikan semua bendera sampai ke puncak tiang bendera. Okey, semua dah naik ke atas. Tali diikat kemas pada tiang. Okey. Penaik bendera. Okey, cara nak ikat tali pada tiang tu cikgu ya. Kena ikatan berbentuk lapan. Okey, kita pusing ikut bentuk lapan. Okey. Penaik bendera Malaysia yang di tengah memberikan arahan undur. Okey, dia sebut memadai yang penaik bendera je dengar, bukan untuk semua dengar. Undur, maksudnya ketiga-tiga penaik bendera undur setapak ke belakang. Dia undur ke belakang. Mega Puteri akan terus memberi arahan lagu Puteri mula. Okey, lagu Puteri mula. Okey, boleh tanpa iringan muzik ataupun boleh guna pita rakaman. Selesai habis nyanyian lagu Puteri, Puteri di tengah tadi, iaitu yang penaik bendera Malaysia, dia akan memberi arahan kanan pusing, cepat jalan. Cikgu tengok tempat tu lah, kalau tempat tu sebelah kanan tu ada kereta ke contoh kan, cikgu boleh je, murid tu boleh memberi arahan ke kiri pusing. Kiri pusing, cepat jalan. Tengok situasi. Okey. Baik, ketiga-tiga berkawat masuk ke dalam barisan. Puteri yang terakhir, bila berkawat kena pusing belakang pasukan. Okey, dia tak boleh masuk daripada hadapan. Okey. Baik, puteri yang terakhir sampai akan menyebut siap. Okey, dengan suara yang lantang, yang kuat lah. Tujuan dia untuk bila yang terakhir tu sebut siap, Mega Puteri akan menyambut dengan memberi arahan up untuk melafazkan ikrar. Okey, kedudukan Mega Puteri masih menghadap ke hadapan tiang bendera. Okey, slide ke 26. Okey, ini lafaz ikrar yang diketuai oleh Mega Puteri. Mega Puteri pastikan dia dah hafal lah ikrar. Mesti wajib hafal ikrar ni. Sebab kalau boleh kita tak nak pegang apa-apa kertas waktu tata cara. Okey. Saya nak cuba seorang, boleh tak melafazkan ikrar? Cikgu, volunteer. Saya. Okey, boleh? Siapa tu? Nama, sebut nama. Nama saya Nur Hidayah binti Samsudin. Okey. Hidayati. Okey, Hidayati boleh lafazkan ikrar?
Okey, tangan up ya, up, tangan kanan di paras bahu. Okey. Okey, silakan. Bahawa kami, ahli-ahli pergerakan Puteri Islam Malaysia berikrar akan taat kepada Allah, Rasul, pemerintah, guru dan ibu bapa, memperkukuhkan iman dan memperbaiki akhlak, membangunkan diri dengan sempurna, mengukuhkan silaturahim sesama puteri, berkhidmat untuk keluarga, masyarakat dan negara. Okey, terima kasih Hidayati. Alhamdulillah. Okey, dia bukan cakap Hidayati baca betul, tapi cuma perlu tekankan di sini cara dia bahawa kami, okey, berhenti ahli-ahli pergerakan Puteri Islam Malaysia. Jadi ahli-ahli dia akan ikut. Okey, kita jangan macam bahawa kami ahli-ahli berhenti. Dia tak boleh. Dia kena habis satu ayat, berikrar akan. Okey, ikut. Yang belakang, yang ahli tu ikut. Taat kepada Allah, Rasul, pemerintah, guru dan ibu bapa. Habiskan satu ayat tu. Okey, baru ikut. Ya. Saya ni, dia 8 pernafasan tu kat atas tu dia kata kan? 8 pernafasan. Jadi yang dia susun ni dah ikut dah. Yelah, ikut yang tu lah. Betul-betul. Saya tekankan kat sini lah, bukan nak kata cikgu tadi, cikgu Hidayati tu silap kita sama-sama ingatkan murid. Okey, memperkukuhkan iman dan memperbaiki akhlak. Okey, ayat tu. Jadi memang dah ada 8 ni lah, 8 berhenti dia tu, tanda berhenti. Okey, faham cikgu ya? Cikgu tak boleh nanti murid tu baca taat kepada Allah, lepas tu ikut pula taat kepada Allah, Rasul, dia tak boleh macam tu ya cikgu ya. Okey, cikgu dah faham ya. Okey, itu ialah bagi murid. Yang ni ialah ikrar guru PPIM. Ikrar kita ada ikrar guru cikgu ya, bila cikgu pergi kursus tauliah, kursus asas tahap 1 atau kursus asas tahap 2, kita akan baca ikrar guru PPIM. Okey, tapi dalam bahasa Inggeris. Okey, saya minta boleh tak Radin Farha baca ikrar guru, boleh tak? Radin? Radin ada tak? Radin Farha, boleh respon? Mic dia tak okey tu. Kak Faridah, mic tak on. Mic problem. Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Dengar. Okey. Boleh? Pakai mikrofon Puan. Itulah tadi Tak dia berapa bunyi dengar. tu. Puan Faridah tak berapa dengar. Pakai mikrofon lah. Nak suruh baca ke apa ni? Tadi suruh apa? Suruh baca ikrar. Dengar tak? Ada tak Radin Farha? Tak ada Okey, kot Puan ada tak? Radin. Ada, tapi mic dia tak okey jadi. Okey. Siapa yang boleh bantu? Siapa yang boleh bantu baca ikrar ni? Saya cuba. Saya Puan. Okey. Boleh. Tak apa, bagi orang lain lah. Siapa cuba lah. Boleh je, tak apa, jangan malu. Okey, saya. Aha. Okey, start dengan tumit ke my head tu?
Start daripada to make the best better. Oh, itu kena baca juga ya? Yang tu Ketua Mega Puteri dia akan sebut tu, lepas tu I pledge, lepas tu baru sama-sama my head to clearer thinking tu sambut. Oh. Okay. To make Sila, the sila. best better, I pledge my head to clearer thinking, my heart to greater loyalty, my hands to larger service, my health to better living for my organization, my community, and my country. Okay. My country. Okay, cikgu terima kasih. Itu ialah ikrar guru pemimpin ni cikgu ya. Okay. Nanti Puan cikgu Farida, ya. memang bahasa Inggeris ke dia ke memang memang Dia dapat dulu pun. macam tu? Ni nak cakap dulu tu tak adalah, dia nak cakap agak baru pun tak juga. Tapi ni memang dari kebangsaan lah. Yang dah pergi kursus memang dia dah tahu. Betul tak? Mungkin yang baru apa macam pelik pula kan kenapa bahasa Inggeris ya. Mungkin global lah, global untuk apa dunia. Untuk ya. Okey, ini kalau Kena hafal lagi. dia kenal. Ya. Masa ketua guru baca ikrar ni, guru-guru yang lain juga pun kena ikut sekali siapa? Ya, waktu kursus memang kena baca, kena hafal pun. Oh, semua guru kena ikut lah ketua pimpinan baca? Ya, betul. Okey. Dia masa yang to make the best better tu, I pledge, baru yang lain sambut lah. Yang mula-mula je seorang sebut. Yang lain tu yang my head tu kita sebut bersama-sama. Okay. Puan nak tanya, macam kita, okay baik, bila masa ikrar guru ni kena buat dalam perhimpunan bersama murid, bersama pelajar? Maksudnya selepas ikrar murid ke macam mana? Dekat sekolah cikgu tak payah buat sebenarnya, ni waktu kita kursus. Tapi waktu kita nak praktis bersama guru tak boleh? Boleh kalau cikgu buat macam ladap kan. Cikgu buat ladap dekat sekolah bersama guru PPIM. Cikgu boleh buat. Lagi bagus sebenarnya. Jadi saya nak tanya, kedudukan dia ni kat mana? Contohnya kalau kita perhimpunan bersama murid kan hari Rabu, kita nak juga ambil ini supaya menjadi satu kebiasaan. Bagi kita tak pernah dengar, jadi satu murid tahulah. Bersama dengan murid pendengar kan. Jadi kalau mana boleh, kedudukan dia? Cikgu kan masa ni dia akan berdiri di tepi. Okey, betul. Boleh cikgu yang lain, contohnya cikgu ada 12 orang. Cikgu lain tu pun boleh buat satu barisan di sebelah murid tu. Sama-sama lah. Jadi biarlah murid kita nampak, oh cikgu pada ikrar. Ya, betul. Kalau cikgu nak ni lah. Sebenarnya tak ada. Kak Farida. Ya. Baru ni ada, saya ikut Negeri Sembilan punya kot, dia orang buat penerangan Negeri Sembilan. Dia tak tahulah tu dari kebangsaan ke macam mana kan. Dia kata ikrar guru ni dia suruh budak-budak salin juga dalam buku log. Tak perlu. Sebenarnya ikrar guru ni murid tak perlu salin dalam buku log. Murid yang hanya yang tadi tu je. Boleh tak ikrar murid ni? Boleh tak kita jadikan dia sebagai ikrar pemimpin? Maknanya di kalangan murid tu dia ada ni kan? Boleh, itulah saya cakap tadi. Kalau nak buat, cikgu kita suruh buat barisan di sebelah kan. Mungkin sebelum ikrar murid sebelum. Boleh lah. Biasanya kita hormat kat guru kan. Guru lah dulu bagi ikrar, lepas tu murid. Okey. Tapi sebenarnya guru ni dia tak termasuk dalam inilah tata cara yang murid tadi. Sebenarnya dia ikrar guru ni dibaca waktu kita berkursus. Kan kursus asas tu, asas tahap 1. Kan bila ada tata cara, dia akan ni lah. Okey, boleh? Okey, boleh dengar kita sambung? Boleh? Okey. Okey, seterusnya langkah keempat. Langkah ke-7.
Test, Okey. test. Guru pemimpin. Itulah mic ni tenggelam timbul pula. Okey, guru pemimpin berjalan terus berdiri di hadapan Mega Putri. Okey. Mega Putri memberi arahan seperti berikut. Okey, Mega Putri, bila guru berada di depan Mega Putri, dia akan sebut kami, ahli-ahli yang lain akan sebut pasukan, contoh pasukan SK Taman Melawati 2 seramai 40 orang sedia menerima arahan puan. Okey, itu contoh. Kalau pasukan apa tu, ni nama pasukan cikgu lah, sebut nama pasukan. Okey, Mega Putri akan memberi arahan baris, senang diri, rehatkan diri. Okey, masa tu ahli akan buat dulu. Ahli dah buat, baru Mega Putri siapkan diri dia, senang diri, seterusnya rehatkan diri. Okey. Okey. Yang ni faham ni cikgu? Yang ni, yang langkah 7 ni. Kami pasukan SK, contohnya SK SK Taman Jasmine contoh. Seramai Faham puan, faham. Seramai 70 orang bersedia menerima arahan puan. Okey, seterusnya. Okey, arahan atau taklimat guru pemimpin. Ketika ini guru pemimpin ambil peluang untuk memberi arahan. Okey, memberi arahan. Selepas ni kita akan contoh selepas ni kita akan membuat aktiviti ikatan tali, anduh. Itu contohlah untuk pasukan pasukan 1, apa dia aktiviti. Kita akan beritahu dibuat di mana. Contoh di Padang contoh. Di bilik komputer, lab makmal komputer. Okey, cikgu kena jelaskan kat sini masa diperuntukkan berapa minit kan, tu contoh 30 minit. Okey, pastikan semua berkumpul semula di sini 10 minit sebelum pukul berapa. Contohnya 10 minit sebelum pukul 10. Okey, untuk diadakan pula tata cara penutupan. Okey, itu ialah arahan cikgu. Okey, yang tadi dia punya ayat dia sedia menerima arahan puan. Okey, maksudnya cikgu memberi apa-apa arahan di sini. Okey, selain daripada itu, cikgu boleh ambil peluang untuk ucapan-ucapan lain, ucapan hari lahir, ucapan tahniah kerana kehadiran adik baru. Mungkin tahu yang ini baru dapat adik ke, ucapan takziah, ucapan tahniah. Kalau yang baru dapat puteri bangsu tu, cikgu boleh bagi ucapan seramai berapa orang telah mendapat pangkat puteri bangsu pada tahun lepas. Itu contoh. Okey. Dan apa-apa yang lain yang difikirkan sesuai. Okey. Seterusnya Mega Putri, habis dia guru memberi arahan, Mega Putri terus memberi arahan. Okey, Mega Putri kena siapkan diri dia dulu. Baris sedia, terima kasih puan. Okey. Okey, guru terus bergerak ke lokasi yang ditetapkan tadi. Okey, selepas itu Mega Putri pusing menghadap pasukan pembarisan. Mega Putri memberikan arahan keluar baris. Cara keluar baris macam mana cikgu ya? Keluar baris, pandang ke kanan dan bergerak 3 langkah. Okey, pusing kanan, bergerak 3 langkah. Okey. Yang ni ialah tata cara pengendalian aktiviti, iaitu di lokasi. Okey. Sama juga tadi, lapor diri, kena lapor diri. Assalamualaikum puan. Kumpulan
Khadijah, seramai 20 orang siap menerima arahan. Ni contoh. Okey. Ketua kumpulan akan memberi arahan sama baris sedia kalau keadaan berdiri. Sekiranya di dalam kelas, kalau duduk dia bagi arahan bangun. Terima kasih puan. Okey. Itu contoh kalau di lokasi. Okey, yang ni kalau sekiranya ada sesi ceramah. Okey, penceramah masuk. Okey, ketua kumpulan ataupun Mega Puteri akan melaporkan berapa orang ahli dia. Siap mendengar ceramah puan. Okey. Okey. Okey, sama juga bangun terima kasih puan. Okey, selepas dah habis macam sesi aktiviti tu sama juga baca tasbih kifarah surah Wal-As. Okey, bersurai dan bila dah habis aktiviti dia akan bergerak ke tempat perhimpunan yang tata cara perjumpaan tadi. Okey, itu saja dari saya untuk tata cara perjumpaan. Ada apa-apa persoalan? Nota ni saya akan bagi pada cikgu, nanti cikgu boleh ni lah tengok balik. Okey. Assalamualaikum puan. Ya. Nak tanyalah dia ada tak video keseluruhan tentang tata cara perjumpaan? Video. Kalau puan nak tengok dekat YouTube, video ni sebenarnya dia ada tapi perjumpaan dia ada banyak, dia punya ni macam banyak sesi dia. Sebab perjumpaan ni dia agak panjang sikit kan. Cikgu boleh tengok kat YouTube tata cara perjumpaan. Ada, kalau tak salah saya ada 8 slot video dia. Agak panjang lah. Okay. Nanti yang penutupan ada video. Sebab penutupan ni dia tak berapa ni lah. Tak berapa panjang kan. Okay, boleh cikgu Kak boleh ya. Sorry saya menyampuk. Tapi sebenarnya tata cara perjumpaan ni dia cuma 10 minit saja kan. Kita buat tu sebenarnya dia tak panjang. Kalau kita dah biasa. Ya betul. Dia sebenarnya 10 minit lebih kurang macam je. Sekejap je insyaAllah. Dalam jangka masa 10 hingga 15 minit lah tengok murid tu mahir atau tidak kan. Cuma yang YouTube yang saya tengok tu dia memang ada, dia short kan dia ni kan. Jadi takut makan masa lah. Nanti sama-sama kalau kita ada peluang nanti kita buat amali pula. Okey, saya serahkan pada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, majlis berkatakan ucapan terima kasih kepada Yang Dihormati Prof. Menteri Abdul Aziz atas ceramah slot yang pertama iaitu tata cara perjumpaan.